Aduh Okay guys, situasi macam ni agak memalukan ya guys. Seorang polis yang telah diberi amanah untuk menjaga orang awam, dia pergi tembak dua orang jiran dia, padahal diorang tak ada menggunakan apa-apa senjata pun. Assalamualaikum guys, welcome back to Carol Series. And dalam video ni kita akan bercerita pasal bapak aku polis, kepala bapak kau. Memang aku menyirap gila dengan budak perempuan tu, dengan bapak dia sekali memang mak. Pada hari Ahad yang lepas, ada satu kejadian yang dilakukan oleh seorang polis berpangkat Master Sergeant yang bernama Jonel Noeska, yang di mana dia telah menembak dua orang mangsa yang bernama Sonia Gregorio yang merupakan seorang ibu dan Frank Anthony Gregorio yang merupakan seorang anak kepada Sonia. Sonia berumur 52 tahun manakala Frank berumur 25 tahun. Kejadian ni berlaku dekat Tarlac, bahagian utara ibu kota Manila, dekat Filipina guys. Okay, cerita dia bermula masa tu Frank dengan beberapa orang member dia main boga dekat belakang rumah dia. Boga tu dia macam meriam kalau dekat Malaysia, tapi masa tu dia gunakan pipe PVC untuk buat meriam tu. Bukan bulu diorang gunakan PVC. Bila diorang dah sedap pang 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 pang, bunyi tu memekak lah, bising lah kan. Bila dah bising tu, yang di mana Jonel tu jiran dia terus pergi gegar rumahnya Frank dengan menaiki motosikal je gang. Sebelum Jonel nak gerak tu, dia ada call seorang member dia untuk datang. Kira macam Jonel tu nak bawa backup pergi datang gegar rumahnya Frank. Bila diorang dah sampai dekat rumah Frank, si Jonel dengan member dia pergi debik dulu si Frank ni. Kau asal buat bising debik lagi. Kalau korang tengok dekat video, memang tak ada part diorang pukul Frank tu. Cuma member dia yang seorang tu yang baju putih tu, dia akan macam tutup mulut Frank Sebab masa Jonel dengan member dia pukul Frank tu, orang yang ada dekat situ belum record video lagi masa tu. Lepas je Frank dah kena debik, si Jonel ni macam buat-buat nak tangkap Frank bawa pergi balai. Tarik tangannya Frank tu, jom ikut aku pergi balai. Bila mak dia nampak anak dia nak kena bawa pergi balai, mak dia ni pergilah tarik tangannya Frank. Lepas tu dia peluk Frank, macam tak nak lepaskan anak dia lah daripada kena tangkap dengan polis kan. Mestilah dia sayang anak dia. Mak mana yang tak sayang anak dia guys. Dah bergaduh, dah tarik tangan, gaduh mulut semua. Tiba-tiba anaknya Jonel Noeska datang entah daripada pelusuk benua mana entah, dengan bawa handphone terus record situation dekat situ. Tiba-tiba si Jonel ni pergi buka cerita pasal hak pemilikan tanah dekat situ pula. Daripada cerita meriam dia pergi cerita pasal tanah pula. Diorang kan jiran, and sekarang ni rumah diorang sebelah-sebelah. Kira si Jonel ni tak puas hati dari dulu lagi, sebab Jonel tu cakap Sonia punya tanah sekarang ni dekat dalam tu ada bahagian Jonel yang Sonia dah ambil. Dekat tepi-tepi bahagian tanah Sonia tu ada tanah Jonel. Kira Jonel cakap tu bukan tanah Sonia, tu tanah dia, tanahnya Jonel. And then diorang bergaduh mulut daripada pasal meriam, lepas tu pasal tanah, lepas tu pasal meriam balik, memekak lagi kan. Pumpang. Tiba-tiba anaknya Jonel yang bernama Elisha Aquino Noeska yang entah datang daripada benua mana tadi tu, pergi mencelah time diorang tengah gaduh tu. Dia pergi jerit, Diam, bapak aku polis. Sonia pun cakap lah, aku tak kisah bapak kau polis ke apa ke. So bila polis tu dengar je Sonia cakap macam tu, dia makin menyirap guys. Dia makin jadi hilang sabar guys. Dengan anak dia yang bakar-bakar bapak dia lagi, si Jonel punya anak tu, macam push the situation dekat situ jadi makin tegang tau. Dia keep pushing the situation. Jonel dah hilang sabar, dia terus tarik pistol keluar daripada seluar dia. Dia acukan pistol tu dekat kepala Sonia dulu. Dia tembak kepala Sonia, lepas tu baru dia tembak kepala Frank. Lepas tu dia tembak lagi kepala Sonia untuk kali kedua. Headshot guys. Benda yang paling buat Carol rasa macam bangang gila kan. Muka anak dia boleh macam tak ada reaction apa-apa tau. Tak ada rasa takut, tak ada rasa ngeri, tak ada rasa bersalah langsung. Padahal bapak dia bunuh orang depan mata dia guys. Orang tu mati depan mata dia, and tak ada reaction langsung dekat muka si anak dia tu. Memang aku menyigap lah tengok muka budak kecil ni. Korang tolong settle jap. Aduh So lepas Jonel dah bunuh Sonia dengan Frank, Jonel dengan anak dia bergambus dari rumah Sonia dengan muka yang macam tak ada benda berlaku, muka selamba je. 1 jam lepas tu Jonel pergi serah diri dekat balai polis berhampiran, and dia bagi sekali pistol yang digunakan untuk bunuh Sonia dengan Frank tadi tu. Jadi kertas siasatan dibuka, and polis tengok balik, check. Memang Jonel ada buat banyak masalah dekat tahun-tahun sebelum ni. Pada tahun 2010 dia digantung kerja selama 10 hari disebabkan masalah disiplin yang teruk ketika bertugas. Pada tahun 2011
2013 dia ada buat kesalahan yang teruk ketika bertugas tapi tak ada tindakan apa-apa yang dikenakan. Pada tahun 2014 dia tolak untuk mengambil ujian air kencing. Rekod menunjukkan dia meninggalkan tempat ujian tu tanpa permission daripada orang atasan. Daripada kejadian tu dia digantung kerja selama 31 hari guys. Kemudian pada tahun 2016 dia dikatakan telah mengabaikan tanggungjawab sebagai polis apabila dia tidak menghadiri sesi perbicaraan mahkamah yang di mana masa tu dia sebagai saksi kepada kes berkaitan dengan dadah. Dia boleh tak datang kepala bapak dia. Dan akhir sekali pada tahun 2019 iaitu pada bulan Mei dia telah dituduh melakukan pembunuhan tapi malang sekali tak ada bukti yang kukuh tentang penglibatan Jonel terhadap kes tersebut. Jadi dia terlepas daripada hukuman. So sekarang ni pada tahun 2020 akhirnya sampah yang polis simpan selama ni kena tangkap juga guys. Nasib baik ada orang rekod masa kejadian. Kalau tak ada orang rekod, silap-silap dia terlepas lagi. Kira orang patut yang cakap tak ada bukti kukuh, kepala otak dia. Okey guys, persoalannya dekat sini, apabila anak menjadi saksi kepada kekejaman seorang bapa terhadap orang lain, benda tu membuatkan kita tertanya-tanya macam mana didikan mak bapak dia dekat rumah. Adakah bapa dia memang selalu melakukan kekejaman terhadap orang depan anak-anak dia sampaikan anak dia tak kisah langsung untuk memprovokasi, nak tinggikan suara dekat orang? Adakah mak bapak dia yang ajar suruh cakap bapak aku polis? Kepala bapak kau. Budak tu baru 13 tahun dah berani kurang ajar dengan orang yang berumur 52 tahun. Memang bapak dia tak ajar lah ni guys, nak hormat orang tua. Aduh guys. Pada 22 hari bulan Disember 2020, polis memerintahkan anak kepada Jonel yang bernama Elisha Aquino Nuesca kena pergi sesi kaunseling untuk membentuk jati diri dia yang macam pak tu. So guys, dekat sini kita nampak guys bahawasanya kuasa mengatasi segalanya. Disebabkan kau polis, kau ada kuasa, kau boleh buat suka hati kau je. Kau boleh tindas orang ikut suka hati kau. Jangan disebabkan pangkat yang kita ada, kita salah guna kuasa, kita lupa siapa diri kita. Jangan salahkan rakyat kalau rakyat tak percaya dengan polis disebabkan kes ni. Kat Filipina bukan kat Malaysia. Malaysia punya polis sifat sombong dan angkuh tu yang paling kita takut sekali. Sebab apa tahu? Benda tu kadang-kadang kita tak perasan ada dalam diri kita, tapi sebenarnya orang nampak yang kita ni sombong. So dekat sini Khairul nak cakap, bila kita borak tu, cuba kita perhatikan apa yang kita cakap. Korang jangan bohong dengan diri sendiri. Kalau tak ada sifat sombong tu, Alhamdulillah. Kalau ada, mohon kita jauhkanlah, kita perbaiki diri kita sendiri. So guys, short video from Khairul Series. Sekian. Until next time, see you on next video. Assalamualaikum.